saya sedar sebab line ni dia tak bersama saya, dia tak bersamamu. Kamu send message dekat WhatsApp Baik Ustazah. Okay, present now. Dah record your entire Dah. screen. Your entire screen. Okay, share. Okay. Nampak dah? Okay, sekarang ni ini adalah arahan sheet yang kamu terima untuk mini project, betul tak? Okay, dalam mini project kamu ni ada 3 blok utama. Yang ni saya dah explain lagi tadi? Ke saya tengah explain terputus? Okay. Putus. Dalam grup kamu, in a group of 3 or 4, oleh kerana kamu ada 25 orang, bermaksud akan ada satu grup yang ada 4 orang. Dan saya rasa untuk ahli grup tu, kamu pilih-pilih lah yang mana yang masuk dengan kamu kan. Tak payahlah saya assign, betul tak? Decide sendirilah. Ke nak inform dalam grup tu supaya tahu siapa tim siapa? Apa kata? Maksudnya kita dah buat tu grup tu kan? Itulah saya grup yang grup lab kan? Boleh. Tak ada masalah. Tapi kalau katakanlah kamu rasa macam ada masalah dengan grup lab, maksudnya mungkin ada kawan-kawan kamu yang tinggal dekat dengan rumah kamu sebab sekarang dah boleh keluar-keluar jumpa kan? Kotlah kamu nak tukar ahli grup, boleh lah. Boleh tukar ahli grup lah. Boleh? Nasif main Penang Nasif. Afwan ada. Boleh swipe lah. Boleh, tak ada masalah sebab ahli lab tak semesti sama dengan ahli mini project. Swipe out. Baik. Boleh? Baik dah, faham. Okey. 5 Maximum orang. 4 bang. Kejap dekat chat. Apa ni, kalau kamu tak ada mikrofon tak apalah, tapi saya prefer kamu cakap dekat mic sebab saya kadang-kadang saya terlepas pandang yang ada dekat chat ni. Itu macam ni saja. Kalau ada orang tulis saya bacakan lah. Okay. Alright. Faiz bising kat rumah kamu Faiz sianya. Dia memang kipas saya cukup panas saja. Memang bunyi kipas tu. Stres tu saya dengar pun. Dia tak buka mic lah. Grup lab kamu sampai 5 orang ke? No. Faiz, 5 orang ke grup lab kamu? Semua 3 ada satu grup je ada 4 doktor. Macam itulah yang saya nak. Sebab kamu ada 25 orang kan? Jadi akan ada satu grup yang ada 4 orang lah. Okay, semua boleh nampak sheet mini project ni? Okay. So maksudnya kami 25 orang. Ya ada satu grup je lah 4 orang. Yang lain semua 3 orang lah. Ya betul. Yang lain semua 3 orang. Alright. Tak mau lebih. Satu grup je 4 orang. Saya tak mau lah. Baik dah. Kan boleh kalau macam kami buat ada 4 ada 3. Ada 4 ada 3. Maksudnya bukan satu grup yang 4. Maksudnya macam contoh 2, 3. Tak apa tak. Lagi ada pula grup yang 2 orang. Tak apa. Itulah ada grup yang 2 orang, kesian. So macam mana kita nak daftar ni ahli-ahli grup ni? Apa kata saya bagi satu Google Sheet untuk kamu isi, boleh tak? Saya akan bagi. Alamak. Ni kenapa ni? Tak dengar pula ke? Hello, dengar tak? Dengar. Allah. Saya cukup risau kalau line DG saya ni tak bersama saya. So tolong bagi message kalau line DG ni tak bersama saya. Saya takut saya cakap seorang-seorang. Okey. Lepas tu dalam projek kamu ni, kamu perasan tak ada 3 blok utama. Pertama controller, yang kedua data path, yang ketiga external memory. Jadi tadi kan satu grup ada 3 orang kan. 3, jadi seorang ambil controller, seorang ambil data path, seorang ambil external memory. Saya nak semua jadi driver, pemandu. Saya tak mau ada yang jadi penumpang. Faham? Faham dah. Okey.
Saya ni dengar je macam garang sebab saya nak pastikan line saya okey. Okey, lepas tu dekat dalam report kamu buat tugas-tugas ni, senaraikan task delegation ni. Divide the whole project into several blocks. Namakan siapa yang ambil tugas ni, siapa yang ambil tugas ni, siapa yang ambil tugas ni, namakan. Okey, sekejap ya. Saya tengok saya punya report. Report tak ada, tak boleh nak baca. Okey, tak apa, sekejap ya. Alright, tengok report daripada Atirah. Ni semua report senior-senior kamu. Nampak tak? Boleh. Ada. Nampak Ni skrin saya? yang perform ni. Hah? Ni yang perform ni. Ya betul. Ya, ini adalah report-report yang terbaik lah. Okay. Kamu tengok dekat sini, dia namakan ahli-ahli grup ya. Baik Doktor. Sebab saya nak bagi gempak sikit, bagi takut sikit. So bila kamu namakan siapa-siapa yang buat kerja tu, jadi yang mana yang tak buat kerja tu nanti at least dia akan sedarlah daripada lamunan yang panjang. Ni nampak tak? Task delegation. No. Oh macam tu. Namakan ya. Ahli-ahli yang buat kerja. Kalau katakan dia tak buat kerja, tak payah taruh nama dia. Lepas tu seterusnya daripada arahan ni, write the Verilog codes bahagian C. Bahagian C, bahagian B tadi, for blocks integration, the involvement of all team. Dah masuk balik lah. Inilah yang saya menyampah sepanjang FYP macam ni lah. Okey, jadi kan tadi dah ada 3 orang kan ambil setiap blok kan. Jadi setiap orang akan buat bahagian C. Dia akan buat Verilog codes untuk blok-blok yang telah di-assign. Lepas tu, selepas dia buat Verilog codes, dia buat test bench. Okay. Lepas dia buat test bench, dia akan daripada test bench tu kamu akan dapat timing diagram, betul? So, selepas kamu buat Verilog codes tadi, kamu kena buka RTL viewer seperti mana yang video yang Syaimin pernah buat tu kan? Okay. So RTL viewer, kalau katakan kamu ada yang top module, save top module. Kalau ada internal architecture, save internal architecture. Kalau katakan yang blok yang simple-simple macam adder, dia hanya ada satu saja RTL viewer, save satu sajalah. Kalau yang kompleks-kompleks tu ada sampai 2, save 2 lah. Okay. Last sekali bahagian D testing ni, in order to test the design, write a simple assembly code for your MIPS processor. Example are shown in listing 1 ni. Baik, untuk Assembly. apa dia? Assembly Okay, sekejap. Siapa dia yang tanya ni? Syaimin Aikal. Doktor, apa assembly means kami nak kena install software yang boleh masuk dengan assembly lah. Oh, tidak Haikal, tidak. Jangan risau. Sebenarnya saya akan bagi tahu jalan mudah sekejap lagi. Sekarang ni awal-awal ni saya nak bagi gempak dulu. Nak bagi kamu berdebar-debar dulu. Okey, jangan risau nanti saya akan tunjuk jalan mudah Baik, yang ini adakah kamu semua masih bersama saya? Ada. Right. Okey, yang ini yang
assembly code ni sebenarnya kamu boleh tukar setiap baris ni kepada machine code. Kan untuk topik architecture ada kan yang jenis kalau add I ni I type. Kalau jenis yang tak ada ni tak ada I hujung dia jenis R type. Lepas tu kamu boleh tukar dia pada 32 bits kan? Okey, jadi untuk kesemua bahagian D ni saya nak yang inilah bahagian integration. Semua tiga-tiga ahli group tu, empat ahli group tu kena work out bersama-sama untuk bahagian D testing ini. Okey, tengok dia kata, in order to test the design, write a simple assembly code for your MIPS processor. Contohnya dah ada kat bawah ni, kamu ambil je lah yang dah ada kat bawah ni. Tukar, pergi nombor 2, translate the code into machine code. Tukarkan coding ni semua kepada machine code dan save it in the instruction memory. Kamu save sebagai notepad. Notepad tu dia .rtf kan kalau tak silap saya. Lepas tu kamu write a test bench. Test bench ni maksudnya coding lah, coding, Verilog coding untuk show that the simulation is succeeded. Okay, macam mana nak tunjuk simulation is succeeded, sekejap lagi saya tunjuk ya. Okay. Last kali bahagian report. Baik, untuk buat report ni kamu write a report for the whole project as in the report format guide. Okay, yang ini apa yang ada dekat sini ni. Selain daripada report guide ni, saya nak kamu berpandukan juga kepada rubrics. Saya dibagi rubrics hari tu kan? Ada. Dekat ini kan mini project report ni sentiasa saya nampak kesilapan senior kamu masa FYP1 ialah dia buat report dia very outstanding, very detail. Tapi dia tak tengok rubrik tau. Kamu kena tengok rubrik ni. Okey, contohnya dekat sini report layout. Nampak tak kena ada general format dan structure, kecil sangat Okey, nanti kamu tengok dia kena ada yang bahagian pertama, report layout, kena ada general format dan structure, paging, muka surat. Jadi senior kamu tadi ditaruh, nampak tak ditaruh muka surat ni? Muka surat 4 kan? Okey, lepas tu table of contents. Tengok senior kamu tadi ditaruh tak table of contents masa awal-awal tadi, nampak kan ditaruh kan? Okey, lepas tu objectives. Nyatakan objectives dalam report kamu. Okey, senior kamu tadi objektif dia pada page 4, nampak tak? Jadi senang kita nak cari. Lepas tu task delegation. Baik, jadi task delegation ni kamu, sebab itulah tadi saya bagi tahu kena namakan ahli grup mana yang buat blok ni, buat blok ni, buat blok ni, buat coding ni, buat coding ni, buat coding ni. Okey? Okey, lepas tu literature review. Okey, literature review saya tengok senior kamu ada yang dia buat separate tajuk literature review, ada yang masukkan sekali dengan introduction. Tak ada masalah, tetapi literature review kan semalam saya ada forward dekat kamu satu kenyataan plagiarism daripada HEA kan. Okey, kamu boleh ambil kerja orang, tak ada masalah, tetapi kamu kena cite. Maksudnya kamu kena letak dalam bracket rujukan mana yang kamu pakai. Okey, contoh senior kamu ni, tengok literature review dia, langsung dia tak ada bracket Langsung dia tak ada bracket. Anyway, saya bukan nak memburukkan report dia. Report dia bagus. Cuma biasalah, nobody is perfect kan. Okey, jadi kamu tengok dekat sini dia langsung tak ada cite. Baik, cuba tengok satu lagi contoh report yang ada cite. Kalau tak silap saya report dia ni. Okey, tengok nampak tak literature review dia? Generally, in every device have their own brain to conduct, execute, decode, blah 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 that drive a computer. Nampak tak dia bracket 2? Dua ni bermaksud dia merujuk kepada reference number 2 yang dipakai dalam report dia. So dalam report dia, nampak tak reference number 2 ni? International Research Journal of Engineering and Technology blah 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 blah. Nampak tak? Jadi itu
Itu ialah cara untuk kamu mengelakkan plagiat. Bila mana kamu ambil paper orang, nyatakan sebiji statement yang ada dalam paper orang tak salah. Even though teknologi, coding ke, of course kamu tak boleh nak develop sendiri. Tambah-tambah dalam mini project ni, saya tak expect untuk kamu buat coding sendiri. Jadi kamu cite daripada mana kamu ambil tu. Dan barulah kalau orang nak saman kamu, orang tu tak boleh saman kamu sebab kamu cite kerja dia. Okay? So sama juga, ni nombor 2, ni nombor 5. Okay, cuma kesilapan pelajar ni ialah perasan tak dia punya paragraf dia tak justify, tak sama. Nampak tak? Faham tak apa yang saya cakap justify? Faham. Dalam Word kan kamu boleh pilih format paragraf tu sebagai justify kan? Okay, jadi itu contoh untuk kamu cite kerja orang literature review Okey, jadi setiap kali kamu buat report, pastikan kamu rujuk rubrik yang ada dekat sini. Literature review, theory on MIPS processor. Teori ni ada kan dalam textbook, dalam lecture notes, lecture slides. Cite kawan tu, David and Harris tu kan. Okey, related literatures. Contohnya kamu nak tunjuk macam mana dapat full adder daripada half adder, mesti ada website yang kamu rujuk kan. Okey, jadi untuk mini project ni saya tak expect lah kamu nak rujuk journal, tak. Website pun boleh, internet pun boleh, buku textbook David Harris, lepas tu ada lagi buku reference yang saya upload kan. Kamu boleh ambil. Okey, cuma nyatakan nombor berapa dia punya reference to citation ni, nombor berapa, okey. Baik, seterusnya okey, seterusnya presentation and demonstration. Okay, last kali ni nanti kamu present dekat saya secara online macam ni lah. Saya nak setiap ahli projek demonstrate test bench. Test bench lah yang kamu boleh demo dekat saya setakat ni Okay, so kamu kena provide report dan kamu kena demo kamu punya projek dekat saya. Baik, bila tarikh last untuk hantar report ni? Siapa ingat? 14 Julai, 14 Ogos ke? Saya set date dekat sini 14 Ogos. Betul ke? Betul je. Adakah anda masih bersama saya ataupun Ada. DG tidak bersama saya? Ada. Nampak dah. Due date betul pukul 6 petang 14 Ogos. Betul ya? Okay. Okay, jadi baik. Daripada yang saya explain tadi, untuk setiap blok tu kamu kena buat coding, betul tak? Adakah anda masih bersama saya? Ada. Okey, tapi saya tak adalah kejam sangat nak suruh kamu buat coding tu semula from scratch kan. Okey, jadi kamu buka Padlet, notes Padlet yang ada yang saya letak dalam Padlet. Bahagian textbook and references buka kat sini. Lepas tu tengok dekat sini adanya mana ni? Ini yang saya download sebagai textbook dalam bracket reference for mini project. Okey, semua pergi dekat page 421 sekarang. Okey, pergi dekat page 421. Sekejap ya, harap bersabar ya. Okey, ini dah 434 dah, 421. Okey. Bawah ke? 407. Page 421, 414. Okey, 418, 19, 20, 421. Okey, nampak tak page 421 ni kan?
Okey, nampak tak block diagram ni? Yang ini adalah block diagram yang komplit. Yang tadi, yang daripada kamu punya sheet tadi, hanya ditunjuk controller, lepas tu ditunjuk data path, ditunjuk external memory, tapi dia tak tunjuk apa yang ada dalam controller ni kan? Itu ALU decoder dengan main decoder ni dia tak tunjuk kan? Okey, jadi kamu tengok dekat sini, ini adalah block diagram. Suruh buat coding untuk blok yang besar. Doktor minta ulang balik tadi lost signal. Oh, lost signal Allah. Lepas doktor kata dalam controller tu ada ini yang kena buat. Macam tu je kami dengar. Oh, alright. Okey. Terima kasih atas maklumat. Baik, nampak tak tadi kan dalam kamu punya sheet untuk mini project kamu, dia hanya tunjuk block diagram untuk controller, betul tak? Sedangkan dalam controller ni ada ALU decoder dan main decoder, betul tak? Okey, tengok dekat ni kan. Nampak tak kat sini kan? Kan? Dia hanya tunjuk controller besar macam ni je kan, betul tak? Dia tak tunjuk dalam controller ni ada apa kan? Okay, so kamu buka page 421, figure 7.59. Okay, yang ini detail yang ada dalam controller dia, iaitu ALU decoder dan juga main decoder. Semua boleh ikut saya? Boleh. Betul, dia means maksudnya controller tu ialah satu modul lah, bukannya dalam dia tu ialah satu modul. Controller ni adalah besar dan dalam controller tu adanya ALU decoder dan main decoder. Ada lain subset yang lain. Ada modul yang lain. Oh, modul yang lain? Modul lain-lain pula. Oh, okey. Faham. Haikal seorang je ke yang bersama saya, yang lain? Dia orang faham tu rasanya tu. Ada je ni. Okey. Dan Ada doktor? Ada. Okey, dan yang part yang paling berat dalam mini project ni ialah untuk buat coding kan? Betul tu doktor. Jadi kamu tak payahlah bersusah payah pecah kepala buat coding. Coding pun bukanlah level kamu. Jadi kamu buka page yang seterusnya. Nampak tak coding tu? Wah. Okay. Jadi kamu pakai Verilog ke VHDL selama ni? Verilog. Verilog. Okay, copy je lah apa yang ada dekat sini. Okay. Yang ini untuk single cycle mix processor. Cuba tengok arahan untuk mini project kamu. Adakah Syaimim bersama saya, Syaimim? Ya, saya madam. Alright, okay. Syaimim, yang ni kan yang kamu pernah tanya saya, design a 32-bit single cycle mix processor ni kan? Betul madam. Yang ini adalah top module dia. Jadi yang ini adalah coding dia. Okay. Kamu copy pun tak apa, tak ada masalah. Tapi dengan syarat kamu kena cite. Maksudnya selepas kamu tulis figure ni kan, contohnya macam ni. Sekejap. Okay, contohnya macam student ni kan, dia ambil coding ni tau. Nampak tak dia ambil coding ni? Ni kan? Coding ni. Okay, tapi bila dia buat dekat bawah ni figure 7, nampak tak dia tak taruh dalam bracket? Oh, dekat bahagian caption tu lah kita tulis bracket. Ya, dekat bahagian caption tu tulis bracket dia nombor 1. So bila nombor reference kat belakang tu David and Haris. Oh. Faham? Faham dulu. Okay, jadi semua coding kan tadi kan saya bagi tahu ada 3 blok utama kan. Controller, data path dan external memory kan. Dalam controller tu ada ALU decoder dengan main decoder kan. Jadi pergilah ke page yang berikutnya. Nampak tak coding untuk controller tu? Okay, pergilah ke page yang berikutnya. Nampak tak coding untuk main decoder? Nampak tak coding untuk ALU decoder? Ambil saja, tak ada masalah. Copy paste pun tak apa. Tapi selepas itu, selepas Verilog code,
cuba tengok balik kamu punya arahan tu Buat dalam test bahagian bench, nak check. ya, jadi dekat sinilah yang kamu perlu buat ni test bench. Tapi saya tak mau test bench yang kompleks-kompleks. Ingat balik tak masa awal-awal lecture dulu test bench ada 3 kan? Satu simple. Satu yang kita boleh nampak ada error tak ada error. Yang ketiga tu yang kompleks punya lah. Saya nak yang simple test bench sahaja. Bodoh-bodoh masukkan input, tengok output tu saja. Baik Rizal. Saya tak mau test bench yang kompleks saja, yang simple saja. Just plug in, shoot input saja. Alright? Okay. Baik Rizal. Okay, selepas tu yang ini pun nampak coding untuk data path. Baik, ada dua jenis buku reference yang saya upload dekat link tu tau. Okay, yang bahagian 3 ni textbook yang selama ni saya suruh kamu rujuk kan. Okay, yang ni yang warna biru ni. Kalau kamu rujuk warna hijau ni, dia tak pakai Verilog, dia pakai sistem Verilog. Yang mana sistem Verilog ni lain dia punya command dia dengan Quarters. Kamu rujuk untuk buat mini project ni, rujuk buku biru ni ya. Baik Rizal. Biru ni Okay. Okay, jadi bila kamu dah rujuk dah page-page yang saya nyatakan tadi, okay, last kali hilang dah page 421. Okay, last kali dah bagi dah pada 3 blok. Jadi setiap ahli copy coding yang ada. Lepas tu kamu hanya buat test bench sahaja. Dan jangan lupa RTL viewer save kan. Save kan tu maksudnya kamu print screen lah kan. Okay. Lepas tu apa lagi yang dikehendaki? Timing diagram. Lepas buat test bench ada timing diagram. Jadi yang ini, yang empat benda ni, Verilog code, test bench, timing dengan RTL viewer ni, saya nak kamu letak dekat bahagian results and discussion. Baik Rizal. Kamu tu sebab saya ni orang tua kan, kamu susunlah sikit cantik-cantik bagi macam ni Mula-mula nampak tak ada Verilog code, lepas tu ada RTL viewer, lepas tu ada Verilog yang ni student ni dia tak tunjuk timing. Doktor nak tanya, doktor lebih prefer buat result and discussion, means kalau macam contoh satu part kita cakap tentang controller, kita letak gambar controller and then kita discussionkan benda tu terus ke, ataupun doktor lebih prefer first result letak dulu semua gambar and then discussion satu part baru bawah? Saya suka yang sebelum ni. Result. Maksudnya means gambar kita discuss terus part tu saja dahulu and then gambar lain then gabung. Saya suka macam tu. Okay, yang ni student ni dia tak letak timing diagram ya. Saya suka longgok 4-4 letak dalam timing diagram. Mari kita tengok yang best sikit. Ni report budak-budak lelaki ni. Mari kita tengok. Adakah budak lelaki ni boleh diharap? Okay. Okay, nampak tak? Mula-mula dia taruh code kan? Coding Verilog code. Lepas tu dia taruh test bench yang dia buat sini. Nampak tak? Dia hanya masukkan input saja. Kan device under test tu kan? Yang saya ajar tu kan? Nampak tak? Dia masukkan input. Lepas tu end model. Lepas tu terus timing diagram. Nampak? Betul. Lepas tu dia tak tunjuk RTL. Ini bukan contoh yang bagus. Mari kita tengok contoh lain-lain. Ini contoh-contoh yang bagus ni selalunya budak perempuan. Dia orang report padu. Kami coding performance kat padu. Depa report je lah padu Korang coding lah padu. Coding tak padu tapi boleh lah sikit-sikit. Boleh lah nak hidup. Yang ni kod Ada RTL. yang ni tak best lah. Mari kita tengok yang ni pula. Ni Aina. Dia ada satu student ni, satu grup tu saya tengok pun sejuk je hati saya. Dia cara dia susun tu.
Okey. Mari kita tengok. Yang ini mana coding, RTL, test bench, timing diagram. Nampak? Tengok susunan mula-mula dia taruh Verilog code. Mula-mula of course tajuk controller. Lepas tu dia taruh Verilog code yang saya bagi tahu kat kamu, copy paste je daripada reference book tu kan. Lepas tu macam yang Syaimim buat tu kan, RTL viewer tu kan. Nampak tak? Ini synthesis schematic diagram ataupun RTL viewer, benda yang sama lah. Lepas tu nampak tak dia taruh test bench coding, nampak tak? Lepas tu nampak tak ada timing diagram? Itu bahagian controller. Lepas tu bahagian main decoder pula. Coding, RTL. Lepas tu test bench, timing diagram. Macam tu. Tapi itu yang apa doktor lebih prefer pula kan, tadi kita sembang tentang controller je. Okay, habis kita letak gambar timing diagram tu and then bawah tu discusskan terus. Ya, Tentang betul. controller saja. Saya baru je nak cakap, kamu memang bijak lah, cakap lah. Lagi cakap, lagi advance daripada saya. Okay, so lepas habis timing diagram dia discuss lah sikit kan. Baik tu. So tak payahlah saya pergi cari-cari dekat bahagian discussion tu kan. Faham tak? Faham betul. Nampak student ni pun nampak dia snap je daripada textbook tu kan. Siapa yang tinggal dekat UiTM ni kan boleh pergi pinjam buku kat library. Kata kamu minta CD. Dalam CD tu kamu copy paste je coding tu. Tapi dalam PDF pun boleh juga copy paste kan, masuk dalam Quarters kan. Boleh je, so tak payah main lah. Okay, so yang inilah semua coding dia. Jadi cuma buat test bench simple saja ya. Baik tu. Jadi adakah ini sekurang-kurangnya melegakan nafas, melegakan kamu? Sangat betul. Fikir DDCA 2 pun dah pening kepala tu. Apa dia? Lab kami DDCA 2 EEE 535. Dah pening kepala. Saya doakan supaya urusan kamu dipermudahkan. Ya, amin. Okay, tadi kan Syaimim ke Haikal tadi ada tanya pasal microprocessor ni. Microprocessor coding ni kan? Saya Haikal. Okay Haikal. So nampak tak yang tadi add 1, add 2 tadi kan? Yang dia sudah tukar daripada assembly code kepada machine language kan? Okay, jadi kamu ambil je semuanya Haikal, yang machine code ni 200, 2005, 200, 300 ni, kamu savekan dia sebagai nanti kamu bacalah dekat sini. Savekan dia sebagai memfile.dat. Dat ni kalau kita save dalam notepad lah. Okay, lepas tu nanti buat coding ni seperti mana sebelum ni kamu copy paste saja buat coding ni, dan coding ni nanti dia akan panggil file memfile.dat yang kamu save tadi. Okay, dia akan buka, buka semua. Lepas tu tadi kan dalam arahan tadi kan dia suruh buat test bench kan, mana dah? Ada tu yang sis. Di bahagian 3, write a test bench to show that the simulation is succeeded kan. Ini yang menatang dia. Inilah test bench dia. Coding dia ada dah. Alright? Yang untuk processor tu ke? Untuk bahagian D. Bahagian D3. Cuba tengok bahagian D3. Write a test bench to show that the simulation is succeeded. Test bench kan? Test bench tu yang ni lah. Nampak tak tajuk dia? MIPS test bench. Microprocessor. Okay, baik dah. So far so good. Tengok page ni, cantik dia page ni 429 start. Dia kan page yang 421 Ya, saya baru nak cakap. Page yang berguna untuk kamu buat mini project bermula pada page 421. Baik, betul. Okay, so kan tadi kamu dah bahagikan seorang buat controller, seorang buat data path kan. Jadi ahli-ahli ni pandai-pandai lah dia cari page mana yang coding yang berkaitan dengan bahagian dia.
Faham? Faham betul. Alright, boleh saya teruskan? Boleh betul. Okey, lepas tu, semua ni kan MIP stop level model ni pun semua kena tulis juga, kena buat juga dalam quarters tu. Sebab nanti dia akan panggil semua file-file ni dekat sini. Data address sama dengan 84, write data sama dengan 7 dan dia akan keluar dekat bila kamu run tu, dia akan keluar message simulation succeeded. Bila ada message simulation succeeded ni, bermaksud mini project kamu akan menggembirakan kamu. Jadi akan keluar message tu je, simulation succeeded. Sekejap lagi saya akan tunjuk ya. Ada senior kamu yang dia snap simulation succeeded tu. Okey. Jadi semua ni lah MIPS instruction memory. Sampai sini saja. Sampai HTL example 7.15 saja yang berguna untuk iaitu pada page berapa pula ni? 431. Dia atas sikit, belah kiri atas. Oh, dia tak tunjuk ini. Okay, thank you. Okay, pada page 431. Jadi, page yang berguna untuk rujukan mini project kamu bermula 421 sampai 431 sahaja. Baik, betul. Faham? Faham betul. Okay, jadi semua ni kamu tulis. Nampak tak dia tulis read mesh memfile.dat. Dia panggil lah file tadi. Of course lah. Kamu takat mini project kan. Takat mini project je pun. Takkanlah nak buat semua coding ni kan. Betul tak? Okay. Sokong. Betul. Jadi yang ni pun kan nampak tak? Yang ini pun kamu hanya ambil yang ditranslate pada machine code ini sahaja. Yang save sebagai memfile.dat. Jadi tak perlu install assembly language. Apa yang kamu cakap tadi Haikal? Saya pun tak pernah dengar. Software untuk read assembly. Tak payah. Sebab okey kan tapi kamu mesti tahulah secara teori macam mana untuk ditukar daripada add I sin $2, sin $0, 5 tukar dapat 200 2005 ni. Macam mana? Okey, macam mana tu kamu nak rujuk ni ke? Kamu nak rujuk lecture notes ke atau nak saya explain sekurang-kurangnya satu contoh? Minta doktor explain je. Lagi faham. Okey, sekejap ya. Pain. PA Allahu Akbar. Okey. Pain. Okey. Sekejap. Cik ambil pen jap. Alright. Mana pen? Okey. Nampak tak? Semua nampak tak pen saya ni? Doktor kena pergi kat bawah dulu. Ada dah. Nampak? Okey. Tolong alertkan saya kalau terputus line ya. Baik, okey dah. Tak putus ni. Alright ya. Okey, saya jadi dia Allahu Akbar. Dia ada add I, lepas tu $sign 2, lepas tu $sign 0, lepas tu 5 kan? Add I ni kalau kamu rujuk lecture 8, lecture 9, lecture yang architecture tu, dia adalah jenis I-type. Dia ada tiga jenis, I-type, R-type dan juga J-type. Yang lecture notes 18 tu, yang topik architecture. Okay, bila dalam kamu punya instruction ada saja perkataan I bermaksud dia adalah jenis I-type. Kalau di jenis I-type, dia punya row dia macam ni tau. Okay, yang ini opcode, lepas tu sini RS, sini RT, lepas tu sini oleh kerana dia I maksud dia immediate. Okay, lepas tu sini adalah RT, sini adalah RS, sini adalah opcode. Baik, sini dia kena 6 bits,
sini dia 5 bits, sini dia 5 bits dan sini dia 16 bits. Semua masih bersama saya ataupun Ada. Okey. Lepas tu, okey, untuk add I, dia punya opcode dia sentiasa opcode dia sentiasa 001000. Oleh kerana dia hanya boleh 6 bit saja. Okey, yang opcode ni kamu rujuk table B.2. Table B.2. Okey, dalam saya punya video tu. Okey, jadi yang ni dia hanya boleh setakat 6 bit saja dan untuk add I, kalau rujuk table B.2 tu, kod dia adalah 001000 sebanyak 6 bit saja. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, nampak? Lepas tu untuk $2 ni, yang ini kalau ikut default untuk instruction untuk add I, dia adalah add I, lepas tu RT, RS, lepas tu immediate. Jadi kamu tengok daripada yang dibagi Allahu Akbar. Mohon bersabar, ini ujian. Mohon bersabar. Masih bersama saya? Okey, betul. Masuk dulu tu. Ada. Okey. Jadi yang ini kan? Doktor kena present balik tadi doktor terleft. Okey. Doktor putus kat bahagian masa doktor nak explain add I, kemudian untuk bahagian dalam macam itulah RS, RT dengan immediate tu. Sekejap Dolar 2 tu. Start $2. Lepas doktor buat arrow ke kanan tadi. Yang add I, RT, RS immediate doktor terstop kat situ tadi. Okey. Jadi yang ini adalah default command untuk add I. Dia dalam bentuk RT, RS, im. Im tu masih immediate lah. Adakah semua masih bersama saya? Ada. Jadi bila kamu compare dengan yang microprocessor yang arahan yang diberi dalam mini project kamu, add I $2, $0 dengan 5, bermaksud $2 ni adalah RT, $0 ni adalah RS, 5 ni adalah immediate. Dapat? Dapat dah. Semua masih bersama saya? Ada dah. Okey. Jadi $2 ni kita simply ambil dia sebagai 2, register 2. Location dia adalah register 2. Yang mana representation dia adalah 0. Jadi kamu Doktor putus-putus. masih bersama saya? Doktor putus-putus. Tadi start doktor cakap tentang $2 dia masuk ke startnya tu putus. Okey, $2 ni adalah RT, $0 ni adalah RS, 5 ni adalah immediate. Sebab bila saya comparekan dengan default instruction untuk ini untuk I type.
Okay. Semua ni kamu boleh rujuk table B.2 daripada buku teks. Okay, jadi untuk yang ini $2 ni simply kita ambil sebagai register 2. Jadi kalau register 2, representation dia adalah 0, 1, 0, 0, 0. Betul tak? 2 dalam binary. Okay. Dan untuk RS ni dia hanya boleh isi sebanyak 5 bit saja. So sebab tu dah saya isi 5 bit ni 00010 ni. Semua masih bersama saya? Ada Dr. Okey. Lepas tu $kosong pula. $kosong ni kalau kamu rujuk pada slide 15 daripada lecture 8, RM0 kosong semua rujuk pada address kosong. Okay, jadi $2 rujuk pada address 2. $1 rujuk pada address 1. Melainkan Doktor, dia maksudnya means terbalik lah kan, sebab doktor tengah buat yang 00010 ni kat bahagian RS. Means sepatutnya belah kanan dia lah kan. Oh ya betul. Thank you very much. Thank you very much. Saya pun dah petang-petang ni kan. Jadi tak betul dah kan. Thank you. Siapa dia tu yang tegur saya tu? Haikal. Alright, thank you very much Haikal. Okay. Okay, jadi kan yang RT ni kan dia $2 kan? Dia jadi 00010, betul? Okay, RS yang ini kan? RS ni adalah kosong kan, betul tak? Okay, jadi untuk 5 bits ni kamu isi 1, 2, 3, 4, 5. Nampak? Nampak lah. Okay, lepas tu yang ini adalah immediate kan? Dan nilai dia ada 5 kan? Tapi kamu kena isi sebanyak 16 bit tau. 5 ni adalah pada bit yang least significant bit kan? So berapa kalau 5? 1. Yes, 101. So yang ini adalah, kejap ya, 101, yang lain semua kosong sampailah sepanjang 16. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Nampak? Okey, lepas tu kan apa-apa representation kita tukar pada hexadecimal kan, kalau ikut dalam siapa yang dah tengok saya punya video tu kan. Okey, jadi sekarang saya tukar pada hexadecimal. Bila saya nak tukar pada hexadecimal, saya kena ambil 4 bit binary satu group. 4 bits sebagai per group kan. So 1, 2, 3. Okey. 1, 2, 3, 4 satu grup, 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 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Nampak? Nampak tu. Okay, so yang ini, tengok. Bila saya buat grup 4 ni, yang ini apa nilai dia? 2 kan? 2. Yang ini bila saya buat sebagai satu grup, apa nilai dia? Semua kosong kan? Kosong. Yang ni bila saya ambil ni sebagai satu grup, apa nilai dia? Kosong tak? Yang ni 2. Yang kosong. Ni yang ni kecil atas ni semua kosong kan? Ini semua kosong kan? Kosong. Yang ni semua kosong. 5. Yang ni? 5. Okey, jadi bila kamu baca dalam bentuk hexadecimal 2, 0, 0, 2, 0, 0, 0, 5. Okey, balik pada kamu punya nampak tak jawapan yang didapat? 2, 0, 0, 2, 0, 0, 0, 5. Jadi yang ni kena faham ya. Ini masuk dalam test tu ni. Ni pun sama. Add I, $3, $0, 12. Maksudnya 12 tu row untuk immediate,
Dollar sign kosong tu bermaksud semua kosong lah kan, kosong bit, kosong kan. Okay, dollar sign 3 tu bermaksud 0001 lah kan. Dan buatlah macam yang saya buat tadi. Dan ambil 4 bit sebagai satu grup, 4 bit satu grup, 4 bit satu grup, tukarkan pada bentuk hexadecimal. Doktor nak tanya, apa yang bezakan coding-coding tu? Bukan, maksud saya macam kan ada tadi kita ambil $2, $0, and then yang belakang sekali dia tak ada $5, dia just 5 sahaja. So kenapa dia still tukar kepada binary? Ada macam efek sama ada ataupun tak beza pun sama ada dollar dengan tak ada dollar. Dollar tu maksudnya register. Yang 5 tu dia tak ada dollar, so maksudnya 5 tu bukan 5 tu adalah data. Dollar sign 2 tu bermaksud register. Dollar sign kosong tu bermaksud apa-apa data yang ada pada register kosong. Dollar sign kosong. 5 tu bermaksud data 5. Jadi data 5 tu kita campurkan dengan apa-apa data yang ada dalam register kosong. Kita simpan ke dalam register 2. Ni saya rasakan kamu mesti tak tengok lagi video saya ni. Dalam video saya tak apa saya faham. Life as a student tambah online macam ni kan. Tak ingat duk waktu belajar diploma tu. Ada diploma ada belajar assembly code. Saya ambil elektronik pure, so memang ada belajar microprocessor masa tu. Oh, I see. Alright. Okay. Jadi yang ada dollar sign tu bermaksud register. Maksudnya bermaksud apa-apa data yang ada dekat dalam register tu akan ditambah dengan data yang ada dekat immediate ni. Okay, faham. Ya dah. Okay. Jadi sekarang ni kan semua coding-coding untuk mesin ni kan dah ada dah kan, dia simpan dia list kat sini kan. Kamu ambil saja dan simpan seperti mana yang disuruh tu, simpan sebagai file memfile.dat lah. Jangan kalau boleh lah janganlah ubah nama-nama ni, sebab nanti kalau kamu ubah nama-nama ni akan ada error, sebab nanti kan memfile.dat semua ni akan dipanggil dalam coding nanti. Dia hilang pula. 431 lah. 431. Atas lagi. Saya ni dah lah rabu dekat. Tu dia. Tu dah tadi bawah je. Dekat dalam memes. Dekat ni kan. Jadi nampak tak? Ni kan memfile.dat ni kan. Kalau kata kamu ubah nama memfile.dat, kamu simpan sebagai haikal.dat, pastikan kat sini haikal.dat lah juga. Betul. Okay, so kalau boleh tak payah ubah-ubah lah, nanti kamu pun pening. Alright. Okay, jadi kamu copy ni semua. Lepas tu yang bahagian last ni test bench pun dah diberi kan, nampak tak? Coding test bench pun dah diberi. Okey, kamu run, sepatutnya kamu akan dapat dekat bahagian report dia tu kan, dia tulis macam ni tau. Saya rasa student ni kot bagi tahu. Dia ada tunjuk dalam report dia bahawa hai. Tengok ni ya. Nampak tak? Perkataan simulation succeeded ni mahal. Jadi kan kamu kena snap lah ni, seperti mana yang student ni buat, snap dan tunjuk bahawa transcript tab in model sim display simulation succeeded. InsyaAllah lah kalau kamu ikut tak ada error, kamu copy semua coding yang ditunjukkan, test bench pun memang dia dah bagi dah, and then dekat bahagian masa kamu nak run tu nanti kamu akan jumpalah simulation succeeded ni. Sebab apa? Sebab dalam coding kamu dah nyatakan dekat sini. Nampak tak dekat baris ni? Display simulation succeeded.
Jadi dia akan display perkataan simulation succeeded ni seperti mana yang ada pada baris yang keberapa ni? Ni simulation succeeded ni bermaksud data address 84 disimpan dalam register 7, write data 7 ni. Dan display simulation succeeded. Else simulation fail. Sebab yang ni memang dalam coding test bench tu dia suruh kalau berjaya address tu data address tu disimpan dan ditulis dengan baik dan keluarkan perkataan simulation succeeded. Faham? Faham betul. Jadi itu sajalah yang perlu ada dalam mini project report. Dan dalam presentation nanti, masa demo nanti, saya nak tengok ke semua test bench, output untuk test bench, bukan saja output, kamu study, kamu faham. Yang mana bila kamu demo, orang-orang yang dipertanggungjawabkan atas setiap blok itulah perlu bersuara. Tunjuk dan explain. Lepas tu bila last kali tu saya nak tengok yang pada bahagian D tu keluar perkataan simulation succeeded seperti mana ni. Saya nak tengok yang ni untuk bahagian D. Baik Doktor. Syaimin faham tak? Faham Madam. Haikal? Faham Doktor. Badrul tak ada? Saya Ada tapi maybe dia line kot. Alright. Dia nampak dia left masuk. Masa sama. Senasiblah kita Badrul ya. Harith Firdaus. Okay Madam. Okay, so far so good. Ada apa-apa soalan? Buat masa ni tak ada lagi. InsyaAllah okey Doktor. Doktor nanti video doktor nak upload dekat GC ya doktor? Yang record ni. Betul, saya upload dalam GC. Thank you Doktor. Terima kasih doktor. Okay, sama-sama. Nasif, yang saya salah panggil Nasir. Ya. Okey, faham. Masa saya belajar dulu kan, Nasif kan, saya form 5. Ada seorang budak lelaki ni, nama dia Nasir, sangat jahat. Ui, jahat ya. Terbalik. Nanti jahat juga. Dia jahat juga betul. Saya sokong tu. Ambil tau. Itu yang Doktor. itu yang saya nak cakap ni. Sebab itulah alhamdulillah nama kamu bukan Nasir. Sebab itulah Alhamdulillah. saya tersalah type tadi saya type Nasir sebab saya masih lagi terkenangkan kenakalan, dia bukan jahat lah, kenakalan budak tu. Biasalah budak-budak asrama kan. Nasib ni pun. Nasib ni pun tak kurang jahatnya. Oh ya. tak kurang Amboi hebat. Tak kurang hebatnya. Lawak doktor. Tak apa. Petang-petang ni memanglah kena lawak. Luqman Hakim. Nabila Najiha. Pelajar perempuan saya tak panggil lagi. Nabila Najiha. Okey. Okey doktor. Okey. Siapa lagi yang bersama dengan kita hari ni? Amai. Amalia, okey Amalia. Okey doktor. Amir Syazwan. Okey, doktor. Syazwan. Ya. Okay, so far so good Amir. So far very good. Bersamamu Bersamamu Muhammad Ashraf. Faham doktor? Faham. Haris Firdaus, saya dah panggil Haris Lutfi. Tak ada. Line tak mic kena. dia ni kot. Betul dia dah unmute lah. Maybe mic tak connect kot. Alright, no problem. Okay, saya nampak dah usaha dia untuk menjawab panggilan saya. Muhammad Afwan. Faris kena tanya tu. Saya doktor. Ada doktor. Okay, Muhammad Faris Daniel. Okay doktor.
Muhammad Irham, Ada doktor. Boleh. Muhammad Faiz Ahmad. Muhammad Faiz. Ini yang kipas tadi. Dia okey insyaAllah. Muhammad Hafizal Naim. Okey doktor. Muhammad Luqman. Muhammad Luqman apa ni? H. Saya tak nampak nama penuh ni. Muhammad Luqman ada dua ni. Muhammad Luqman H. Luqman Hakim dengan Luqman Nur Hakim seingat saya. Okey, Muhammad Luqman Hakim. Okey. Okey, tak apa. Saya nampak usaha dia untuk menjawab. Muhammad Luqman Nur Hakim. Muhammad Luqman Nur Hakim. Dia tolong mak ke? Ni dah dekat raya haji kan. Saya ingat ada satu kisah student saya lah, dia nak minta balik awal lah. Dia orang lain kan cuti sehari tu saya boleh terima lah. Ni dia nak cuti beberapa hari, 2-3 hari sebelum, 4 hari sebelum. Lepas tu saya tanyalah dia kenapa nak balik awal sangat ni padahal raya haji je kan. Lepas tu dia kata saya orang Kelantan. Okey, saya faham. Kalau di Kelantan, raya haji lagi besar, lagi meriah daripada raya puasa tau. Itu memang amalan kami lah. Okay, memang tradisi lah. Di mana-mana sepanjang jalan ada orang korban. Ada dia lagi meriah lah. Okey, dan saya tanya, saya faham tu, saya faham. Dia ni pelajar Kelantan, jadi dia punya saya tak tahulah kalau pelajar Kelantan ni, especially kalau lelaki, kalau dia punya lidah dia tu susah sikit nak fine tune tau. Masih lagi kedengaran. Kita boleh dengar lah dia kecek Kelantan tu, memang kita cek lah dia Kelantan. Lepas tu saya tanya dia, kenapa ni, apa ni, awal doa nak kelik ni, 4 hari ni. Lepas tu dia kata, tak boleh puan. Dia kata, saya, masa tu saya tak buat PhD lagi. Tak boleh puan. Saya memang tiap-tiap tahun saya kena igat lembu. Faham tak igat lembu? Igat ni maksudnya tangkap. Jaga lembu. Dikejar dan ditangkap lembu tu. Jadi dia kata memang kerja saya tiap-tiap tahun saya kena igat lembu. Dia kata dalam adik-beradik saya seorang gagah dia kata. Saya seorang, saya anak sulung dia kata saya memang kena igat lembu. Lepas tu saya tanya dia, apa ni, kenapa kamu yang kena, apa demo je kena igat lembu? Sebab dia kata bapak dia, ayah saya pero lembu. Oh padahlah. Faham tak? Maksudnya ayah dia ada sekandang lembu dan memang mereka akan cari lembu yang sesuai untuk buat korban tiap-tiap tahun dan lembu tu lah yang akan ditangkap dan tugas untuk menangkap lembu tu adalah tugas dia sebagai anak sulung. Jadi setiap kali kalau raya haji, setiap tahun saya akan ingat cerita student. Tak boleh madam, saya kena kelik. Saya memang kerja saya tiap-tiap tahun kena igat lembu. Okey, Muhammad Syakir. Faham? Boleh ikut saya punya explanation, faham tak assign tugas untuk mini project? Senyap ya Muhammad Syakir. Gigat lembu juga. Nur Syahina. Faham doktor. Okay, so far so good ya Syahina. Ya doktor. Okay, Nur Nabila saya dah tanya tadi. Syaimim. Syaimim, so far so good Syaimim? So far so good, madam. Alright, okay. Jadi ada apa-apa soalan? Berkenaan dengan mini project, berkenaan dengan tutorial, berkenaan dengan soalan-soalan yang kamu tak faham daripada saya punya video, boleh tanya? Apa-apa saja? Mini project berapa persen doktor? Saya pun dah lupa dah berapa Nanti saya semak balik sebabnya untuk PKP ni ada perubahan dari segi percentage assessment. Nanti saya semak balik yang saya submit tu. Terima Terima kasih sebab ingat
rakan saya tanya mengenai percentage untuk mini project ni. Ada lagi soalan lain? Doktor, saya nak tanya. Okey. Untuk presentation kan, presentation dekat quarters ke? Maksudnya kena demo ke? Presentation dekat test bench. Oh, maksudnya dekat report je lah. Bila Just kamu report ataupun kami nak kena simulate dalam model sim punya coding test bench tu? saya nak simulation dalam quarters. What? Sebab macam quarters macam Bukan. problem sikit madam, kadang dia macam lambat. Bukan quarters, model sim. Model sim. Model sim. Lambat Shina? Sebab saya punya model sim kan, bila dah run tu, kadang-kadang macam dekat model sim tak ada keluar word tau. Jadi kena tutup balik, buka balik, lepas tu run balik. Kalau tak ada lagi kena tutup balik, run balik. Kadang-kadang baru dia ada word tu. Okey, tak apa. Kalau pada pelajar yang menghadapi masalah tu, kamu save siap-siap sebagai print screen dan nanti masa demo kamu tunjuk saja print screen tersebut dan explain. Oh, okey. Boleh? Boleh madam. Sebab Presentation means demo or presentation tu means macam kami nak kena buat slide ataupun just fully tunjuk simulation sahaja. Okey, mari kita tengok rubrik untuk mini project presentation Baik dah. Mari kita sama-sama tengok mini project rubrik presentation. Sufficiently covers all visual aids are of high quality. Visual aids maksudnya kena buat sikit lah. Siapa dia yang tanya tadi? Haikal Ya dah. maksudnya kena buat sikit lah slide Haikal. Ya. Tapi tak payahlah terlampau advance sangat. Just tunjuk point-point. Lepas tu tunjuk flow dalam mix processor tu dalam satu PowerPoint slide pun okey dah, cukup dah. Baik dah. Ni masa presentation kan means kami sebenarnya confused sama ada kan ada dua, means satu presentation and then submitting report. Bila yang present tu doktor dan bila yang submit report? Sebab dalam Google Classroom kata 14 Ogos tu ialah bila tu? 14 Ogos tu ialah presentation atau report? Macam report je kan? Betul. 14 Ogos ialah report sahaja. Presentation kita set selepas 14 Ogos boleh? Oh means hantar report dulu lah. Yes. Baik dah. Boleh dah? Boleh dah, insyaAllah boleh. Okey. Ada apa-apa soalan lagi? Ni kan kalau kamu nak dapat markah yang maksimum lah, cuba nak dapat markah maksimum, tengok dekat mini project rubrik presentation ni ada fluency, English please. No Kelantan. No Kelantanis mana? Haris, China. Shina, siapa lagi? Ada Haris. Ashraf Nazif. Ashraf Nazif kan, Kelantan kan? Okay. No Kelantanis, no Kelantan English please. Okay. Okay madam. Okay, explanation of technical information. Yang ini kan bila saya beritahu tadi, bila kamu present test bench, kamu jangan setakat present, kamu explain kenapa yang ni dapat 1, okay, kenapa yang ni campur yang ni, katakanlah kamu buat 101 campurkan dengan 010 and then of course akan dapat jawapan ni kan. Explain. So bila 1 campur 1 dapat 01 carry in 1, sebab itulah untuk sum dia dapat 0, untuk carry in dia dapat 1. Explain macam tu. Betul. Itu technical dia lah. Ability to solve given problem ni, setiap orang saya akan tanya soalan dan saya akan nilai lah untuk bagi markah dekat sini. Okay. Ability to articulate ideas. Baik, markah adalah individu bila presentation. Betul. Report adalah dalam grup.
Doktor nak tanya, nanti untuk masa presentation tu means kita akan buat satu Google Meet and then semua masuk sekali ya? Tak, group by group. Group by group Okay. Group by group. Sebab kalau semua sekali susahlah saya nak manage kan, nak bagi markah kan. So saya akan buat timetable boleh? Boleh tak? Alright. Tapi tu apa untuk Google Meet tu macam bagi saya lah, saya recommend macam doktor yang buat ke Google Meet tu sebab kami tak boleh nak record video tu. So kalau macam doktor buat, doktor boleh record. Yes, betul. Memang saya yang akan buat sebab semua ni nanti akan dijadikan bukti semasa panel EAC datang melawat. Sebab nanti panel EAC akan tanya macam mana kamu nilai presentation ni. Ada saya cakap lah saya buat online. Mana bukti? So saya boleh tunjuk lah yang saya yang video-video yang kita duk record ni. Betul lah. Memang dalam FYP semua capstone tu memang saya simpan bukti recording sebab saya memang cukup fobia lah dengan panel EAC ni. Betul lah. Ada apa-apa soalan lagi? Badrul Amin? Siapa tadi yang pergi tolong mak dia tadi? Faris Daniel? Tak ada madam, doktor. Mic tadi problem doktor. Oh, my problem. Okay. Fatini saya tak panggil lagi ni Fatini. Ya doktor. Okay Fatini. Okey. Okey, ada apa-apa masalah persoalan saya akan bercuti hari Jumaat ni. So tak ada tutorial tetapi kamu dialu-alukan untuk bertanyakan soalan melalui WhatsApp. Baik doktor. Tak ada apa-apa? Jangan Okey, jangan lupa pesanan saya kamu dibenarkan kopi tapi jangan lupa letak citation. Ya, letak citation tu sebab HEA dah edarkan perkeliling tu kan, perkeliling pelajar tu. Baik doktor. Okey, kalau tak ya. Dah boleh dengar. Haris ya? Ya. Okey, sila Haris. Maaf doktor, tadi saya ada masalah mic. Alright, okay, no problem. Ni saya baru baiki. Doktor, saya nak tanya untuk yang banyak blok ni kan doktor, dia ada ke cara nak test bench untuk semua blok ni terus? Contohnya macam DDCA 2. Blok kan lab DDCA 2. Boleh saya tanya saya di lab DDCA 2 juga ke? Boleh, tak ada masalah, tapi bukan saya yang buat modul tu. Saya buat modul di DCA 1. Dia DCA 2 ni dia lebih kurang dengan MIPS ni. Ini projek ni. MIPS ni, okey. So kalau blok yang banyak ni kan boleh simulate serentak ke doktor? Maksudnya macam cuma bagi input dekat satu blok, lepas tu tengok output dekat satu blok saja. Boleh ke doktor? Boleh, tapi kamu kena integrate lah. Maksudnya kamu kena panggil satu programming tu, satu modul tu, kamu panggil modul lain dalam dia, lepas tu panggil modul lain dalam dia kena berangkai lah modul tu. Maksudnya dia macam buat DUT lah, kena ada DUT dalam setiap blok tu untuk sambungkan dari satu blok ke satu blok. Betul ke doktor? Betul. Lepas tu kalau dalam test bench tu pula kena buat banyak-banyak DUT untuk satu test bench. Betul ke doktor? Saya tak tengok kamu punya arahan untuk DDCA 2. Tapi ada siapa-siapa tak yang boleh bantu Haris dekat sini? Mana tahu kalau kamu dah dapat input daripada senior ke, sebab kamu second batch tau. Second batch yang syllabus baru ni. Tak tanya pula kat sini. Tu nak tanya kat doktor.
Saya maybe macam Haris juga lah. Maybe macam ni lah, apa yang saya faham lah. Kan kita dah buat Verilog banyak. Okay. Means kalau kita upload ke hardware, kita akan upload Verilog tu. Kita bukan upload test bench. Test bench guna untuk macam dapatkan sama ada betul ke tak kita punya Verilog tu. So boleh ke macam kami buat satu test bench yang mengkaitkan semua Verilog. Macam contoh kami buat satu simulation macam hardware tu terus. Satu test bench yang menggabungkan semua Verilog tu, and then dia akan simulate semua, timing dia tak lari. Sebab kalau buat macam banyak-banyak test bench, dia macam timing dia lari. Di DCA 2 kamu kena buat satu test bench saja ke? Tak, dia tak buat satu test bench tu. Saya tak sure, tapi nanti nak kena simulatekan semua kot. Saya tak sure lagi sebab saya tak dengar untuk minggu ni lagi. Oh. Ada siapa-siapa yang boleh bantu Haris? Saya boleh tanyakan ni ataupun kalau kamu ada contact number Dr. Samsul, Dr. IR Samsul Sutumin, kamu boleh tanya dia? Okey, baik doktor. Siapa dia yang conduct di DCA 2 ni? Kamu punya instructor siapa dia? Dr. Samsul rasanya apa tu kami punya ikut kepada kelas lah, lecturer yang guide dalam kelas tu. Macam kamu siapa dia lecturer dia? Kalau kelas B punya Dr. Suhaimi. Kalau kelas Faiz punya kelas bertahan kelas A kan. Faiz dia masuk yang kelas A dengan Madam Juliana. Dr. Sutami pun ada tu. Haris lecturer dia? Puan Juliana. B1 dengan Madam Sharifah. B1 dengan Madam Sharifah. Betul B1 B2 betul dia lain. B1 dengan B2 lain. Okey, macam ni lah Haris. Saya boleh bantu kamu, saya boleh tanyakan Dr. Samsul. Sebab yang buat modul untuk DDCA 2 tu adalah Dr. Samsul. Kalau DDCA 1 saya dengan Dr. Shanim. Jadi kamu nak tanya yang itulah, maksudnya nak integrate satu modul dengan satu modul ke? Maksudnya kena integrate semua modul ke? Tak, maksud saya possible ke kalau multiple modul kita test bench guna satu file je? Test bench kan simulate kan gunakan satu coding test bench sahaja. Kita akan call dia kan madam kan dalam test bench tu. Kita akan calling setiap, maknanya akan ada, kalau kita buat test bench, kalau kita nak panggil 4 modul maknanya ada 4 UUT kita akan guna. Ya, betul. Pakai 4 UUT macam tu lah. Okay. Betul. Siapa dia yang jawab tu? Syaimim Ya, saya madam. Betul. Itulah yang akan kamu buat dalam mini project bahagian D nanti. Mini project pun macam tu jugalah. Okay. Dalam mini project yang saya suruh kamu copy tadi kan, dalam MIPS test bench tadi, kalau kamu tengok bahagian D test bench tu, DUT tu dia panggil 4 punya test bench. Okay. Baik, thank you. Okay. So Haris, perlukan bantuan saya lagi tak? Nak rujuk pada Dr. Samsul? Tak perlu kot. InsyaAllah saya boleh study balik yang untuk mini project. Coding kan je lah nanti. Okay Haris, kalau ada apa-apa WhatsApp saya. Okay, baik doktor. Alright. Ada apa-apa lagi soalan yang lain? So far tak ada madam. Alright. Kalau ada apa-apa WhatsApp saya. Baik doktor, insyaAllah. Kalau malu nak WhatsApp dalam grup, WhatsApp personal, no problem. Suami saya tak jealous. Okay, kalau tidak ada apa-apa, saya stopkan recording boleh ya? Boleh doktor. Baik doktor. Okay.